Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa kita sekali lagi pada hari ini dengan satu lagi tajuk yang kita akan bincangkan berkenaan dengan psikologi sosial, iaitu agresif. Okey, ini adalah kandungan ataupun konten yang akan kita bincangkan dalam video pada kali ini, iaitu first tadi berkenaan dengan definisi, yang kedua berkaitan dengan teori, yang ketiga berkaitan dengan klasifikasi, yang keempat kita akan tengok tentang perbezaan antara jantina, yang kelima kita akan tengok faktor-faktor yang mendorong kepada agresif, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan tips untuk mengawal agresif itu sendiri. Baik, yang pertama sekali adalah berkaitan dengan definisi agresif. Okay, apa yang dimaksudkan dengan agresif? Ada banyak scholar-scholar yang mendefinisikan agresif itu. Tetapi secara umumnya agresif ini dapat didefinisikan ataupun diterangkan sebagai satu bentuk tingkah laku yang bermatlamat untuk mencederakan orang lain, sama ada secara fizikal ataupun secara mental, ataupun dengan merosakkan harta benda macam membakar stadium, membakar kereta dan sebagainya kan. So itu adalah definisi berkaitan dengan agresif. Okey, baik. Seterusnya kita akan masuk ataupun kita akan bincangkan sedikit berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan agresif. Okey, mungkin ada banyak teori-teori lain yang berkaitan dengan agresif ni. Cuma dua teori ini adalah teori yang antara yang paling masyhur ataupun paling popular berkaitan dengan agresif. Yang pertama sekali adalah teori yang diketengahkan oleh Sigmund Freud, iaitu seorang pelopor kepada aliran psikoanalisis. Bagi Sigmund Freud, agresif ini adalah satu dorongan naluri yang ada pada setiap orang berkaitan dengan kematian, ataupun lebih dikenali dengan Thanatos. So pada Freud, semua orang, semua manusia ini mempunyai naluri kematian ini. So that's why agresif itu ada dalam diri manusia. Okey, teori yang kedua adalah yang diketengahkan oleh Konrad Lorenz, iaitu seorang ahli zoologis daripada Austria. Untuk Lorenz ni pun, dia punya teori adalah hampir sama dengan Freud, iaitu manusia ini pada Lorenz mempunyai naluri semula jadi yang ada dan diwarisi, iaitu naluri perkelahian ataupun kita nak naluri untuk pergaduhan, ataupun dalam English dia ada fighting instinct. So pada Lorenz ni dia kata setiap manusia ni dah memang ada naluri untuk bergaduh tu, dah ada. Dan Lorenz juga bagi tahu fighting instinct ni juga ada mempunyai nilai-nilai survival ataupun nilai-nilai untuk mempertahankan diri. So that's why Lorenz ni menyatakan bahawa agresif ini adalah satu naluri yang ada pada diri setiap manusia. Baik, seterusnya kita akan bincangkan sedikit berkaitan dengan klasifikasi ataupun kategori agresif. Okey, di paparan ini kita lihat ada 3 klasifikasi agresif, iaitu yang pertama adalah agresif yang dinamakan agresif ketara ataupun hostile. Untuk kategori ini, agresif pada kategori ini adalah bertujuan untuk mencederakan individu dan yang disebabkan oleh perasaan marah. Okey, bagaimana benda ini berlaku adalah apabila individu itu berada dalam keadaan marah dan dia akan ada matlamat untuk mencederakan orang lain. Itu yang dinamakan hostile. Okey, yang kedua adalah agresif berbentuk instrumental, iaitu dengan tujuan untuk mencederakan orang lain tetapi mendatangkan faedah kepadanya. Okey, macam mana? Okey, macam ni. Contoh dia, kalau dalam acara sukan tinju, kita terpaksa menumbuk
muka, menumbuk badan lawan kita ataupun individu lain dengan niat untuk mendapatkan point ataupun dapatkan mata supaya kita boleh memenangi perlawanan tersebut. So itu adalah contoh-contoh instrumental. Kita mencederakan orang lain tetapi mendatangkan faedah kepada kita. Selain daripada tu, contoh instrumental macam polis juga lah. Bila polis dia kejar penjenayah, dia tangkap dan dia kena gari. Dia juga buat satu agresif, tetapi tujuan dia adalah untuk memastikan bahawa penjenayah tersebut tak boleh melarikan diri. So that's why apa yang dibuat itu ada sebab yang mendatangkan faedah kepada dirinya ataupun organisasi tersebut. Klasifikasi yang ketiga adalah klasifikasi agresif berbentuk asertif. Apa yang dimaksudkan dengan klasifikasi agresif asertif ini? Asertif adalah satu bentuk tingkah laku fizikal atau verbal yang dibenarkan untuk mencapai matlamat tanpa ada niat untuk mencederakannya. Okay, kalau kita tengok di skrin ini, di gambar itu, seorang pemain rugby perlu melakukan aksi tackle ataupun menangkap dan menjatuhkan pemain lawan. So dalam rugby itu adalah satu bentuk kemahiran yang dibenarkan. Kita dibenarkan untuk tackle kita punya opponent supaya opponent itu tidak boleh masuk ke kawasan kita. Dan kita juga tak membenarkan opponent tersebut melakukan try ataupun score dalam kawasan kita. So benda tersebut ataupun kemahiran tersebut boleh dilakukan sebab ada dalam peraturan yang dibenarkan oleh permainan rugby itu sendiri. Kita tak ada niat pun nak mencederakannya. Cuma kita kena tackle sebab itu adalah cara bagaimana kita nak menghalang daripada opponent untuk memasuki kawasan kita. Baik, seterusnya kita akan lihat sedikit perbezaan antara agresif di kalangan lelaki dan agresif di kalangan wanita. Ada perbezaan atau tidak? Jawapannya ada, tetapi sangat sedikit. Itu berdasarkan kepada kajian-kajian yang dijalankan, ada perbezaan daripada segi percentage dia. Of course lelaki itu lebih tinggi, perempuan itu lebih rendah sifat agresif ataupun bilangan keagresifannya, tetapi perbezaan itu tidak terlalu ketara. So secara generalnya, secara umumnya, lelaki dan wanita dia punya perbezaan hanyalah kecil dan sedikit. Baik, seterusnya kita akan masuk kepada faktor-faktor yang menjadi pendorong berlakunya agresif. Yang pertama adalah faktor berkaitan dengan naluri. Kita dah bincanglah tadi, faktor naluri ini macam yang Sigmund Freud dan juga Konrad Lorenz dah nyatakan, iaitu konsep Thanatos dan juga survival. Ini kita dah bincangkan tadi. So kita masuk kepada faktor yang kedua ialah faktor biologi. Okay, peningkatan kadar testosteron juga akan menyebabkan seseorang individu itu akan bertindak agresif. Sama juga sekiranya individu itu mengambil bahan terlarang seperti dadah ataupun meminum minuman keras seperti alkohol, so dia juga boleh bertindak agresif. Kekecewaan untuk poin kekecewaan ini biasanya berlaku kalau kalah lah, tim yang kalah dan sebagainya. So vibe ataupun keadaan kekecewaan yang tak boleh diterima oleh fan itu menyebabkan berlakunya keadaan agresif inilah. Mungkin kadang-kadang ada faktor-faktor lain, tetapi disebabkan oleh kekalahan tim itu, maka kekecewaan itu adalah akan mendorong kepada berlakunya keagresifan. Yang ketiga ataupun yang keempat sebenarnya adalah berkaitan dengan pembelajaran sosial. So ini biasanya berlaku kepada kanak-kanak. So apa yang dia perhatikan, dia akan tiru. So itu adalah pembelajaran sosial. Dia tengok, dia perhati, dia cuba, and then dia akan buat. So ini adalah proses-proses dari segi pembelajaran sosial lah yang mendorong kepada keagresifan. Yang kelima ataupun yang terakhir di sini adalah rangsangan aversif. Rangsangan aversif ini adalah bersifat rangsangan yang berkaitan dengan environment, persekitaran. Sebagai contoh, jika dalam keadaan jalan yang sesak, tiba-tiba kita punya aircon kereta pun rosak dan ada pula orang yang horn kita ataupun orang yang bercakap dengan kita
yang dengan cara dengan nada yang marah dan sebagainya. So environment ini ataupun situation ini akan menyebabkan kita akan berasa marah dan akan bertindak agresif. So ini adalah 5 contoh faktor-faktor yang boleh mendorong kepada berlakunya agresif. Baik, ini adalah slide yang terakhir untuk video pada kali ini, iaitu berkaitan dengan tips mengawal agresif. Untuk kali ini saya bahagikan kepada 2 topik, iaitu satu tips untuk kanak-kanak dan satu lagi tips untuk orang dewasa. Okay, untuk kanak-kanak dahulu, of course parents kena jadi role model lah. Kita kena jadi contoh yang terbaik kepada anak-anak supaya kita tidak menunjukkan unsur-unsur keganasan di hadapan mereka. Sebab kita cerita tadi, salah satu daripada perkara ataupun faktor yang mendorong adalah faktor peniruan. So dia buat daripada dia dapat daripada pembelajaran sosial dia tu, dia akan tengok, dia akan tiru dan dia akan buat. Okay, sama ada dia buat kepada kawan dia ataupun adik-beradik dia dan sebagainya. So kita sebagai parents kena menjadi role model yang terbaik lah. Yang kedua, kita kena kawal anak-anak kita daripada menonton filem ataupun video yang ada aksi-aksi yang ganas, aksi-aksi yang violence dan sebagainya. Kita kena kontrol kan. Dan ni saya rasa tak ada masalah dah, sebab kita ni ada macam-macam cara untuk parental punya orang kata guide dan sebagainya kan. Saya rasa ini tidak jadi masalah. Cuma kita kena kawal anak-anak kita, pergaulan anak-anak kita kan, dan sebagainya kita kena tengok. Yang ketiga, untuk anak-anak ini kita kena galakkan mereka untuk menonton rancangan yang membawa kepada mesej-mesej yang positif. Ada banyaklah rancangan-rancangan yang berunsur ataupun memberikan vibe yang positif untuk kita lihat, untuk kita tonton kepada anak-anak ini. Okay, itu daripada segi anak-anak. Now kita akan berpindah kepada orang dewasa. So untuk dewasa, yang pertama sekali kita kena beri masa untuk diri kita sendiri. So apabila kita dalam keadaan yang marah, kadang-kadang kita tidak bertindak ataupun tidak berfikir secara rasional. That's why kita kena pull back a little bit of time. Kita pull back sekejap, kita pause, kita mungkin kena tarik nafas, kita kena rehat sekejap, and then kita kena tenangkan diri kita dulu. Dan baru kita boleh berfikir secara rasional sama ada apa yang kita nak kena buat next. Okey, dalam keadaan yang marah dan sebagainya ni, kadang-kadang kita tidak boleh berfikir secara rasional. So kita kena bagi masa kepada diri kita. Yang kedua, kita kena melakukan senaman. Okey, disebabkan ketegangan, stres dan sebagainya, kita akan mudah terdorong kepada keagresifan ataupun bertindak agresif. Yang ketiga, kita kena berfikir sebelum kita bercakap. So ini sangat-sangat penting. Kita kena berfikir dulu apakah perkataan-perkataan yang kita akan keluarkan, sebab tak semua orang boleh terima apa yang kita cakap. Ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima apa kita cakap. Okey, so kita kena berfikir dulu. Kadang-kadang ada kata-kata kita itu yang boleh menyebabkan orang lain berasa marah dan akan bertindak agresif terhadap kita, dan disebabkan oleh tindakan agresif itu, kita juga akan bertindak agresif balik kepada orang lain. So kita kena berfikir dahulu sebelum kita bercakap. Think before we speak. Yang seterusnya adalah kita kena kenal pasti masalah dan cari jalan penyelesaian. Of course, kita kena kenal diri kita kena tahu apa masalah yang berlaku, dan kita kena find out what is the best way untuk kita solve that issue ataupun that problem. Kadang-kadang benda kecil, tetapi apabila benda tu kita tak kenal pasti masalah tu, dia akan jadi besar dan dia akan menyebabkan keagresifan itu berlaku. Yang seterusnya, ini juga satu perkara yang kita kena sentiasa ada dalam diri kita, iaitu jangan ada sifat berdendam, jangan ada sifat hasad dengki. Mungkin rezeki setiap orang ada, tetapi kita tidak boleh ada perasaan dendam itu. Okey, kadang-kadang kita marah, of course kita akan ada perasaan itu, tetapi bagaimana kita marah, dan kita kena kontrol kemarahan itu, dan jangan sampai marah itu menjadi dendam. So kita kena kawal lah keadaan tersebut. Untuk yang seterusnya, sekiranya tips yang seterusnya adalah berkaitan dengan jumpa dengan kaunselor ataupun psikologis. Ya, kalau kita rasa kita dah tak boleh pi dah dengan cara lain, dan kita kena perlu orang lain untuk kita jumpa, dan kita boleh jumpa dengan mereka yang pakar dalam bidang kaunseling ataupun dalam bidang psikologi ni, atau berjumpa dengan mereka-mereka yang
yang pada hemah kita boleh memberi kita panduan, memberi kita harapan, memberi kita orang kata apa, satu pathway yang baik bagaimana kita nak mengawal ataupun nak keluar daripada keagresifan ataupun menyelesaikan sesuatu masalah itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kita juga kena berdoa lah. Sebagai seorang Islam, kita juga kena sentiasa berdoa supaya Allah memberikan ketenangan kepada diri kita walau dalam apa jua situasi sekalipun. Kita kena bertindak tenang supaya kita boleh berfikir dengan waras dan kita juga boleh memberikan satu, orang kata apa, cara penyelesaian yang terbaik untuk satu-satu masalah itu. Okay, kalau kita marah, mungkin kita kena ambil wuduk, kita kena bertenang, kita kena boleh solat sunat dan sebagainya untuk menenangkan diri kita. So, itu saja. Saya rasa daripada awal hingga sekarang ni, daripada awal tadi, saya berkongsi sedikit orang kata apa, maklumat berkaitan dengan agresif ini di kalangan psikologi sosial. Okay, so saya harap video ini memberikan sedikit pengajaran, sedikit ilmu pengetahuan kepada kita semua yang boleh kita jadikan panduan untuk diri kita dan juga untuk komuniti kita. So sekian saja untuk video kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Setakat itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.